Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan iaitu Nurul Syafiqah binti Syamsuddin bernombor metrik A174835, Syifah Hasanah binti Saiful Hazmi A174426, Nurul Syuhada binti Mior Pauzi A174522, saya Muhammad Furqan Anwar bin Muhammad Rafidi A174178 dan Amirul Syafiq bin Kadir Maidin A174127 akan membentangkan syarikat Sunway Berhad. Saya akan membentangkan pengenalan bagi syarikat Sunway Berhad. Sunway Berhad atau Sunway Group ialah sebuah syarikat berbilang industri Malaysia. Ia ditubuhkan berikutan penggabungan antara Sunway City Berhad, Sun City dan Sunway Holdings Berhad pada 23 Ogos 2011. Sunway Berhad diasaskan dan dipengerusikan oleh Tan Sri Datuk Seri Dr. Jeffrey Chia. Syarikat Sunway ditubuhkan pada tahun 1974. Sunway Holdings Incorporated Berhad memulakan operasi pada tahun 1986, terutamanya untuk membangunkan perbandaran Bandar Sunway di Petaling Jaya. Sunway Berhad merangkumi 12 bahagian perniagaan, antaranya adalah hartanah, pembinaan, hospitality, riadah runcit, komersial, perdagangan dan pembuatan, bahan binaan, kuari, penjagaan kesihatan, pendidikan dan amanah pelaburan hartanah. Perolehan kepentingan kawalan dalam anak syarikat di mana Sunway Berhad mempunyai 44 syarikat subsidiary termasuk mempunyai kawalan langsung dan juga kawalan tak langsung, di mana sebanyak 31 anak syarikat mempunyai kawalan milik penuh sebanyak 100% dan 12 syarikat mempunyai kepentingan bukan kawalan, di mana peratus kepentingan adalah berdasarkan kepentingan efektif yang diambil daripada annual report Sunway Berhad nota kepada akaun nota 50 investment in subsidiaries. Pendedahan mengenai pelaburan anak syarikat ini didedahkan dalam Penyata Kedudukan Kewangan Sunway Berhad Stand-Alone Company. Kita dapat lihat di dalam slide ini, Sunway Berhad mengikuti piawaian MFRS 9 dan juga MFRS 10 yang berkaitan dengan investment in subsidiaries, di mana dalam nota kepada akaun nota 19, Sunway Berhad mendedahkan bahawa instrumen equity diukur pada nilai saksama. Ini kita dapat lihat sama dengan piawaian MFRS 9. Sunway Berhad juga mendedahkan penyataan mengenai pelaburan anak syarikat ini, di mana dalam anak syarikat ini Sunway Berhad mempunyai kawalan kerana ada mempunyai kuasa ke atas penerima pelaburan. Pendedahan mempunyai hak dan juga berupaya untuk menggunakan kuasanya ke atas penerima pelaburan. Ini selain dengan piawaian MFRS 10 Consolidated Financial Statement. Seterusnya adalah tarikh perolehan pelaburan dalam subsidi panjang tempoh perakaunan tahun 2020, di mana pada tahun 2020 ada 3 perolehan, iaitu yang pertama, perolehan dalam CBM oleh Sunway Holdings Sdn Berhad, di mana SHSB ini merupakan anak syarikat milik penuh Sunway Berhad dan kepentingannya adalah sebanyak 51%. Dan juga yang kedua, perolehan dalam Sunway Material Handling Sdn Berhad oleh Sunway Enterprise, di mana Sunway Enterprise ini adalah anak syarikat milik penuh Sunway Marketing yang dimiliki sepenuhnya oleh SHSB yang memperoleh kepentingan sebanyak 60%. Yang ketiga adalah perolehan dalam Delomit oleh SHSB yang memperoleh 100 kepentingan equity dalam anak syarikat. Muhibah atas gabungan. Berdasarkan MFRS 3 Business Combination para 18, pemeroleh hendaklah mengukur aset yang dikenal pasti yang diperoleh dan liability yang diambil alih pada nilai saksama tarikh pemerolehan. Para 32 pula menyatakan pemeroleh hendaklah mengiktiraf muhibah pada tarikh pemerolehan diukur sebagai lebihan daripada agregat atas amam bersih aset, yang mana nilai saksama hendaklah melebihi amam bersih aset. Berdasarkan nota kepada akaun, syarikat Sunway Berhad mematuhi piawaian MFRS 3 para 18 dan para 32. Seterusnya, muhibah atas pemerolehan syarikat Kredit Buri Malaysia Sdn Berhad pada tarikh perolehan 3 Jun 2020. Kita dapat lihat muhibah atas pemerolehannya berjumlah RM7,486,000. Manakala muhibah atas pemerolehan syarikat Dolomite Granite Quarry Sdn Berhad pada tarikh perolehan 8 Oktober 2020, kita dapat lihat muhibah atas pemerolehan tersebut berjumlah
RM9,789,000. Berikut merupakan pendedahan muhibah dalam Penyata Kedudukan Keuangan. Muhibah syarikat Sunway Berhad ini telah diiktiraf dalam Penyata Kedudukan Keuangan yang mana ianya berjumlah RM325,435,000. Seterusnya ialah rosot nilai. Berdasarkan MFRS 136 Impairment of Asset para 80, bagi tujuan ujian rosot nilai, muhibah perlulah dialokasi kepada setiap cash generating unit iaitu CGU yang dijangka akan memperolehi manfaat dari sinergi penggabungan tanpa mengambil kira sama ada aset yang diperolehi diagihkan kepada unit berkenaan ataupun tidak. Para 96 pula menyatakan ujian rosot nilai CGU yang menerima agihan muhibah atas gabungan MAG boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tahun tetapi pada masa yang sama setiap tahun. CGU yang berbeza boleh diuji pada tarikh yang berbeza. Namun, ujian rosot nilai perlulah dilakukan sebelum berakhirnya tempoh semasa bagi kes MAG yang wujud dalam tempoh semasa. Berdasarkan nota kepada akaun syarikat, kita dapat lihat bahawa muhibah dialokasikan kepada cash generating unit iaitu CGU berdasarkan segmen perniagaan yang berkaitan. Dan kita juga dapat lihat bahawa syarikat Sunway Berhad ini akan melakukan ujian rosot nilai secara tahunan. Seterusnya ialah pendedahan rosot nilai dalam Penyata Pendapatan. Berdasarkan MFRS 136 para 60, rugi rosot nilai perlulah diiktiraf serta-merta dalam penyata untung rugi ataupun penyata pendapatan komprehensif bagi aset yang tiada penilaian semula. Seperti yang kita dapat lihat dalam penyata untung rugi syarikat Sunway Berhad, rosot nilai telah diiktiraf dalam perbelanjaan lain disebabkan berlakunya kemerosotan operasi perniagaan anak syarikat. Seterusnya, pendedahan dalam penyata aliran tunai. Rugi rosot nilai atas muhibah telah mencatatkan jumlah sebanyak RM3.643 juta. Seterusnya, kepentingan bukan kawalan atau KBK. 100% aset bersih anak syarikat akan digabungkan dengan syarikat induk, namun akaun KBK akan diwujudkan. Menurut MFRS 3 para 19, KBK dinilai sama ada pada nilai saksama atau satu amount berkadaran dengan bahagian KBK dalam aset bersih anak syarikat yang dikenal pasti. Menurut MFRS 10 para 22, KBK harus didedahkan secara berasingan dalam PKKD sebagai sebahagian daripada equity tetapi diasingkan dari equity pemegang saham induk. Dalam nota kepada penyata kewangan ada dinyatakan bahawa KBK dinilai pada nilai saksama dan KBK didedahkan secara berasingan dalam PKKD. KBK akan direkod sebagai sebahagian dalam equity tetapi diasingkan dari equity pemegang saham induk. Ini menunjukkan pendedahan KBK dalam penyata kedudukan keuangan bahagian equity yang berjumlah RM797,837. Ini pula menunjukkan pendedahan KBK dalam penyata untung atau rugi yang berjumlah RM47,747 dan pendedahan KBK dalam penyata pendapatan komprehensif yang berjumlah RM54,097. Saya akan membentangkan mengenai urus niaga antara syarikat. MFRS 124 para 18. Sekiranya sesebuah entiti mempunyai urus niaga berkaitan dalam tempoh yang dilindungi oleh penyata kewangan, ia perlu mendedahkan jenis hubungan pihak berkaitan dan maklumat tentang transaksi dan baki luar tertunggak. Pendedahan tersebut perlu sekurang-kurangnya merangkumi jumlah amount transaksi urus niaga, amount baki tertunggak, peruntukan hutang ragu, perbelanjaan yang diiktiraf dalam tempoh berkenaan dengan hutang lapuk atau hutang ragu dari pihak berkaitan. Seterusnya adalah pendedahan amount transaksi urus niaga dengan pihak berkaitan. Gambar rajah menunjukkan urus niaga dengan pihak berkaitan iaitu Sunway Velocity 2, Sunway Velocity Mall, Sunway Velocity Hotel, Sunway Artesa Senian Berhad, Sunway Iskandar Development dan sebagainya. Seterusnya adalah amount baki tertunggak. Gambar rajah menunjukkan amount baki tertunggak dari pihak subsidiari. Seterusnya adalah MFRS 124 para 19. Pendedahan yang diperlukan oleh para 18 perlu dibuat secara berasingan bagi setiap kategori iaitu syarikat induk, entiti dengan usaha sama atau pengaruh kepentingan atas entiti, bersekutu, subsidiari atau usaha sama.
Gambar rajah menunjukkan transaksi antara pihak berkaitan. Seterusnya adalah MFRS 124 Para 20, iaitu pengelasan jumlah yang kena dibayar kepada dan boleh diterima daripada pihak berkaitan dalam kategori yang berbeza, seperti yang dikehendaki dalam Perenggan 19. Gambar rajah menunjukkan aset liability semasa, iaitu amount tertunggal dari subsidiary dan sekutu. Seterusnya MFRS 124 Para 21. Contoh transaksi antara pihak berkaitan, iaitu pembelian atau jualan. Gambar rajah menunjukkan ada receivable, iaitu penerimaan oleh Sunway dari Sunway Teknologi Sendian Berhad Group. Seterusnya, penyatuan syarikat bersekutu Sunway Berhad. Menurut MFRS 128 Parah 2, syarikat bersekutu adalah entiti yang mana pelabur mempunyai pengaruh yang signifikan tetapi bukan anak syarikat atau usaha sama. Pengaruh signifikan merupakan kuasa untuk terlibat dalam pembuatan keputusan berhubung polisi kewangan dan operasi syarikat yang dilabur, tetapi bukan mengawal atau mengawal bersama polisi tersebut. Bagi MFRS 128 Para 7, pengaruh yang signifikan dapat dibuktikan melalui wakil dalam lembaga pengarah terlibat dalam proses pembuatan polisi, urus niaga yang material antara syarikat, pertukaran kaki tangan, peringkat pengurusan dan pembekalan maklumat teknikal penting. Gambar rajah tersebut merupakan antara senarai nama syarikat bersekutu Sunway Berhad dan kepentingan ekuiti syarikat. Antara aktiviti prinsipal syarikat bersekutu Sunway Berhad adalah pembinaan dan pembangunan, pelaburan dalam hartanah, penanaman kelapa sawit, pengedaran produk binaan dan pengeluaran produk digital. Seterusnya, menurut MFRS 128 Para 11, kaedah equity. Yang pertama, pelaburan dalam syarikat bersekutu pada awalnya direkodkan pada kos. Nilai bawaan akan ditambah atau dikurangkan bagi mengambil kira bahagian kepentingan pelabur dalam keuntungan atau kerugian entiti dilabur selepas perolehan, dan agihan yang diterima dari entiti dilabur akan mengurangkan amaun bawaan pelaburan. Laporan di dalam syarikat bersekutu diambil kira berdasarkan MFRS 128 Para 11 kaedah equity. Kesimpulannya, bagi pelaburan anak syarikat, Sunway Berhad telah mengikuti polisi yang berkaitan dengan perikawanan untuk pelaburan anak syarikat bagi penyata kewangan gabungan dan penyata kewangan berasingan menurut MFRS 9 dan 10. Untuk MAG Sunway Berhad, muhibah diiktiraf pada tarikh perolehan pembayaran dibuat pada nilai saksama menurut MFRS 3. MAG syarikat pada awalnya akan diukur pada kos dan seterusnya ditolak dengan rugi rosot nilai terkumpul menurut MFRS 136. Bagi KBK Sunway Berhad, Sunway memasukkan penyata kewangan subsidiari ke dalam penyata kewangan disatukan menurut MFRS 10. KBK dinilai pada nilai saksama dan didedahkan secara berasingan dalam PKKD menurut MFRS 3. Urus niaga antara syarikat pula. Syarikat mendedahkan amaun transaksi diperlukan yang dibuat secara berasingan dan mengkelaskan jumlah yang harus dibayar dan diterima menurut MFRS 124. Dan yang terakhir, penyatuan syarikat bersekutu. Syarikat telah mematuhi MFRS 128 dengan sepenuhnya dalam perikawanan dan pelaporan penyata kewangan syarikat. Sekian, terima kasih.